Lebih kepada ni kot, menunggu untuk pasang misai. Hati-hati Badrul. Hei Allah. Siang malam bola tak habis-habis. Sana bola, sini bola. Kali siapa yang jurulatih? Aku ke kau? Kalau kau rasa semua kau buat betul, itu adalah kalimat keramat yang awak semua kena sentiasa pegang dan ingat sepanjang awak berada dekat meja. Awak adalah yang terbaik, yang terpilih. Dan pada hari ini, awak dah terima tanggungjawab dan amanah untuk berjuang sebagai suatu pasukan. tak nak jadi kapten tim ni. Tak nak baik pergi balik rumah. Kau sama. Jadi, mulai sekarang ni, kau kena pegang sungguh-sungguh cakap kau ni. Kalau macam tu sampai bila-bila kita tak dapat sukan yang mantap. Tak ada tim tak ada. Bola sepak kita tak akan pergi mana-mana tau. Kau yang salah kau ambil duit. Kau pulang ke balik. Tak cukup hebat! 11 orang yang main untuk diri sendiri. Apa kita nak gilap satu kalau kita boleh gilap semua jadi bintang? Gaya kita! Bola! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Hari Merdeka kepada semua rakyat Malaysia. Sihat! Hari ni luar biasa, nampak senyum lebar kan? Sebab kita dapat star-star dengan kita ni. Alright, bersama saya macam lah tak kenal, tapi kita kenalkan juga Beto Kushairi dan Idan Edan. Yes. Tebakan. Semua. So hari ni basically kita nak cerita sikit tentang filem Anak Rimau, filem yang you all wajib tengok. Ingat perkataan saya, wajib tengok. Sebab apa? Nanti kita akan ceritakan kenapa anda wajib tengok. So, sihat Beto, sihat Idan? Alhamdulillah. Sihat. Terima kasih Awo sebab jemput. Yes. Ya, pertama sekali. Saya yang patut cakap terima kasih sebab sudi datang. Alright. So, kita nak cerita sikit pasal filem ni lah. Okay, kita mulakan dengan Beto. Kalau orang kata lah, orang kalau nak tengok Beto ni biasa naskah tu mesti berat. Kita pun tahu Beto memang selektif kalau nak pilih karya kan. So, apa yang buat Beto berminat untuk terlibat dalam Anak Rimau? Saya anggap pembabitan saya dalam filem Anak Rimau ni adalah satu bentuk contribution lah. Contribution pada sukan yang saya memang minat daripada kecil, iaitu bola sepak kan. Zaman Stadium Mereka lagi masa tu. Masa tu Stadium Mereka saya penyokong Selangor lah waktu tu. Masih lagi di Stadium Mereka sebelum bila dah pindah Stadium Shah Alam, saya dah kurang pergi dah kurang mengikuti perkembangan bola sepak tempatan lah. Jadi itu antara sebab dia. Yang keduanya, saya teringin nak bekerja dengan pengarah iaitu Ariel Abu Bakar, dan ketiga adalah skrip itu sendirilah. Memang saya cukup menitik beratkan dua-dua aspek ni, skrip dan juga dengan siapa saya nak bekerja. Itulah. Wow, nampak. Memang maksudnya orang tak salah anggap lah, betul memang Beto selektif sebab itu adalah kualiti kan. Ya, betul. Sebab yalah, pada saya seorang pelakon tu kena tahu peletakan dia di mana, sama ada untuk mengejar duration yang mungkin sementara ataupun lebih lama. Saya nakkan lebih lama tu. Jadi apabila kita ada prinsip begitu, kita haruslah menitik beratkan dengan hasil kerja kita lah kan. Wah. Mudah-mudahan kan? Idan pula. Idan, kenapa nak buat Anak Rimau ni? Sebab tengok kat cermin ada bayangan Anak Rimau ke? First of all, ni adalah satu peluang buat saya lah, sebab this is my first feature film. Dan memang nervous sebab bila dapat tu pun dapat tahu cast, line of cast semua nama-nama besar kan, Abang Beto, kita ada Kori semua. Jadi
memang nerve wracking lah, tapi alhamdulillah selepas bekerja dengan diorang sangat giving on set. So alhamdulillah everything went well. Lancar. Actually bukan nak tipu lah kan, sebab aku sendiri pun nak buat interview ni pun nervous sebab nama besar. Ini kan pula nak stay berapa lama kat location kan. Dia selalu sebelum je kan. Bila nak jumpa je, tak ada lah. Biasa je lah. So cerita sikit mula-mula tu macam mana nak get blend tu kan. Takut mula-mula risau garang ke? Oh, memang risau garang. Lagi-lagi sebab dia watak coach. Jadi memang risau, tapi the biggest challenge for me adalah untuk bermain bola. Sebab kita ada 11 orang cast yang daripada AMD, Akademi Matahari punya player. So untuk sebab diorang adalah first timer actor dan saya adalah first timer footballer. Okay. Jadi kita kena saling share information lah dan share experience masing-masing kan. Diorang boleh ajar saya bola, saya boleh ajar diorang berlakon sikit-sikit lah. Tapi diorang memang talented gila. Wow, macam Beto pula memang aktif main bola ataupun satu masa dulu, cuma sekarang ni kekangan masa kan. Kalau ada pun dah lebih kepada futsal. Bila masuk futsal pun kita dah tak berlari sangat dah kan. Kita dapat bola tolak ke orang, tolak ke orang dia dah kan. Tapi saya nak share bagusnya memang pada awalnya sebelum saya mulakan penggambaran, memang saya agak ada kegusaran sedikit. Okay. Sebab sparring partner saya, anak-anak Rimau ni kebanyakannya kan first timer. Dengan Idan pun saya tak pernah bekerja, tak tahu macam mana kan. Tapi benda tu lenyap apabila saya masuk set, dan setelah diorang menerima workshop ataupun acting coach daripada satu nama yang cukup berkaliber lah bab coaching acting ni, iaitu Fatimah Abu Bakar. Diorang dah ada 2 minggu 2 minggu nak dekat sebulan. Dekat sebulan lah juga. Jadi saya dapat bersama dengan diorang 2 hari dalam workshop tu. Kat situ kegusaran tu jadi lenyap lah. Dan bila masuk set dah terbukti dengan disiplin daripada seorang atlet, pelakon, combine, mudah. Wow. Dan kita dah faham karakter tu adalah tribute kepada Zainal Abidin kan? Coach Zainal Abidin. Nama. Dan dari sudut tapi karakter adalah ciptaan. Karakter ada ciptaan. Dari sudut appearance pun pada asalnya dia seorang yang cukup mengidolakan Muqtadari lah. Tapi bukan base, dia ciptaan. So kalau olahan siapa reference? Tak ada reference. Kalau saya tak ada reference. Saya cuma banyak tengok macam mana coach EPL, diorang punya interact dengan players diorang macam mana diorang bila score goal dia react dengan, bila dia marah ke apa ke, bila tukar dengan substitute macam mana. Saya semua pemerhatian dan saya create sendiri untuk mewarnakan coach Zainal ni. Kita tahu Beto memang mahir lah kalau nak main reaction, nak main dia punya karakter. Tapi untuk yang ni apa cabaran dia pula? Karakter seorang jurulatih tu cabaran kat mana? Tak tahulah saya nak cakap macam mana. Sebab tetap sama untuk watak-watak sebelum ni. Sebab kita dah diberi tanggungjawab, dan apabila diberi tanggungjawab tu, cabaran dia akan tetap sama untuk saya pikul kat atas bahu tu kan. Lebih kepada ni kot, menunggu untuk pasang misai. Mencabar kan, berjam dia letak kursi, masuk sikit. Itu kot kan. Bayangkan. Itulah dia. Okay, Idan, tadi dia cakap dia orang first timer berlakon. Jadi komunikasi tu kena banyak lah kan, nak dapatkan keserasian kan. Jadi yang paling susah untuk bagi dia orang adapt dengan suasana lakonan tu apa yang Idan boleh bantu dia orang? Untuk saya rasa chemistry off screen lah, especially sebab kita pun macam Abang Beto cakap tadi, kita ada ice breaking session, ada rehearsal sebelum shooting. Jadi saya dapat spend time dengan diorang almost 2 months, sebab saya dah jumpa diorang before shoot kan. And then during shooting pun kita duduk dekat rumah sama, all that. So kita dapat chemistry. So bila on set cameras roll je, kita dah macam selesa dengan masing-masing. Memang dekat luar pun diorang buddies. Macam Beto juga dengan diorang? Macam mana? Saya rapat, tapi saya harus ada that wall untuk untuk supaya dia orang ada rasa coach tu bila masuk kat set tidak boleh terlalu selesa, nanti kan dia tak dapat nak bezakan. Jadi
kita bertegur, bercakap, tak adalah sampai saya tak bertegur, tak bercakap langsung kan. Gua sikit tapi zap. Okey, tak boleh. Dia kena ada that tu supaya rasa tu lebih original lah bila masuk set. Ya. Menarik sebab kalau Beto boleh share, maksudnya komitmen karakter dalam lakonan tu kena jaga juga dekat luar untuk pastikan dia tak lari kan. Itu terpulang kepada cara masing-masing kot. Sebab mungkin saya rasa mungkin cara tu lebih bersesuaian sebab kita bukan seorang dua pelakon yang faham kan. Kita ada ramai lagi dan yang lain-lain pun first timer. Jadi apa yang saya buat tu supaya untuk mereka lebih mudah berada dalam karakter dan menjaga rasa tu antara pemain dengan coach. Macam Abang Beto tadi dia create sendiri, olah sendiri. Idan, siapa reference untuk jadikan karakter tu? Reference disebabkan saya rasa ramai orang boleh relate dengan karakter Arif ni sebab dia datang daripada problematic family. Jadi saya untuk bawa karakter ni, the main message is to always macam mana always believe in yourself lah sebab kita tak nak spoil banyak lah. Spoiler alert. Saya almost spoil lah. Tapi skill bola sepak dalam tu memang 100% you buat sendiri? Tak, 50% saya buat, 50% ada body double lah. Especially tight shots sebab working point to point dengan kamera tu memang susah buat saya sebab especially itu sepak bola kena kamera ke mana tahu kan. Jadi kita perlukan stand double which is a professional footballer. Betul. Sebelum ni untuk filem bertemakan bola sepak kita ada olah bola kan. Jadi memang hype dia lain macam, impact dia pun lain macam. Betul. Ada tak macam Beto sebelum masuk set tu letak target supaya filem ni ada dia punya impact sendiri? Semestinya sebagai seorang pemain ataupun pelakon dalam naskah yang kita melibatkan diri kita, seharusnya akan ada harapan itu untuk mendapat penerimaan yang baik daripada penonton. Semestinya sebagai seorang pelakon takkan ada pelakon yang tak nak filem dia dihargai, ditonton dan disukai kan. Lagi-lagi seorang pelakon memang kerja dia adalah untuk mempersembahkan kepada khalayak. Kalau tanpa khalayak tak ada function pelakon tu kan. Jadi harapan tu ada, tapi saya lebih sukakan semangat meraihkan apa yang kita ada. Kita lately selepas era pandemik ni kita ada filem-filem yang keluar yang boleh dikatakan baik dari segi kualitinya. Betul. Jadi dan momentum penonton ke panggung pun dah semakin naik, semakin meningkat kan. Jadi saya mengharapkan momentum tu terus berterusan, bukan saja untuk filem Anak Rimau ni tapi untuk filem-filem lain, dan kita raikan filem-filem tempatan kita dengan baik. Ada tak Beto rasa bila Beto bersikap selektif tu sebenarnya satu usaha untuk setiap produksi tu sentiasa tingkatkan kualiti? Contoh kalau nak dapat pelakon yang macam aku, korang kena ada satu karya yang hebat. Itu cara motivasi industri tak? Saya sebenarnya mengharapkan begitu sebab untuk menghasilkan sesebuah filem ni bukan kerja seorang. Dan lebih baik begitu apabila kita saling menginspirasi antara satu sama lain kan. Kata dapat Idan, kita tahu kualiti lakonan dia macam mana. Kalau nak capture dia ni kena ada tim kamera yang baik kan, sebab baru dapat capture dia. Nak dapat dia ni kena ada penulisan yang baik. So saling berkait dan saling menginspirasi antara satu sama lain. Itu yang kita nak. Kan. Idan kalau ikut sendirilah, personal lah, you punya genre paling minat filem yang macam mana? Filem serious punya kind of film lah. Serious Saya more into those kind of film. So kalau lepas ni kalau macam selain pada watak hero sukan jadi apa yang you kalau mungkin kalau you boleh tengok Abang Beto dia macam-macam karakter dah bawa. Apa yang you teringin buat? Sebab before right after Anak Rimau saya ada shoot horror film which is coming next year. So itu adalah salah satu dan saya banyak gila watak saya nak try, which is one of them macam psycho karakter kau bonus. Tapi I nak share Idan, kalau ada lepas ni ada offer filem horror,
panggil saya tak payah make up dah. Memang dah kata. Macam tu bang. Okey. Betul nak tanya. Okey, dari segi interpretasi Beto sendiri, apa mesej yang nak disampaikan pada interpretasi you dalam Anak Rimau ni? Okey, pertama sekali saya tak pernah memikirkan setiap naskah yang saya terlibat, karya yang saya terlibat. Bab mesej ni saya tolak tepi dulu tau. Sebab kalau nak mesej kita hantar WhatsApp je. Kan? Tak, maksud saya begini. Kenapa? Sebab setiap orang penerimaan masing-masing berbeza. Pemahaman kalau lain. pemahaman lain, interpretation orang yang menonton tu, kalau dia baru balik kerja penat-penat, dia akan dapat lain. Kalau orang yang baru lepas happy ke apa, dapat berjaya ke apa, tengok tu, dia akan dapat lain. Setiap orang tu berbeza-beza. Jadi saya tak boleh nak kata apa mesej yang nak disampaikan. Terpulang pada penonton, tengok, interpret, tengok apa yang rasa yang dia dapat. Itu je kan. Sebab salah seorang kita punya staff sini, itu dia datang gala tu. Dia bagi tahu dia menangis tengok filem ni. Idan punya pemahaman sendiri macam ni? Apa kalau you sendiri, mesej yang you rasa ada dalam filem ni apa? Message yang saya boleh cakap adalah dia pasal working as a team lah, pasal unity, how important it is untuk apa datang sekali untuk work as a team. Sebab macam dalam filem ni pun it shows the struggle of satu pasukan trying to understand each other kan. Jadi it's very important to understand each other. Dalam menyambut Hari Merdeka juga kan. Mungkin kita boleh relatekan juga personal lah Beto. Sebab kalau dalam sukan ni, dia masalah yang dekat Malaysia ni, bila atlet tu cemerlang, puji melambung. One mistake boleh buat you drop, kena kecam kau-kau. As a Malaysian lah Beto, kalau mungkin you boleh sampaikan satu mesej yang kita kena raikan. Mereka dah cuba sebaik mungkin, atlet. Apa yang boleh sampaikan? Benda tu bukan jadi pada atlet je, jadi pada semua orang, jadi pada pelakon, jadi pada penyanyi, jadi betul kan. Benda-benda baik yang diorang buat diraikan. Tapi apabila satu je benda silap dia buat, yang baik tadi, yang banyak dia buat tadi, habis ke longkang, ke bakul sampah kan. Lupa dah benda-benda baik yang dia buat. Itu manusia kot, sikap manusia. Dia benda yang tak baik ni lebih lebih nampak, lebih jelas daripada benda-benda baik kan. Tapi bukanlah kita seharusnya meneruskan sikap ataupun rasa sebegitu kan. Kena relax sikit juga kena tahu yang kau cakap buruk ni, ataupun kau kutuk, ataupun kau maki ke apa tu, dia manusia, dia ada keluarga kan, dan letakkan kita di tempat dia. Boleh handle ke tidak kan? Kita toksik lah, atau tolak tepi toksik lah kan. Idan dah ready nak berhadapan dengan benda-benda yang abang Beto cakap tadi? Boleh InsyaAllah. Kalau betul jalan dia kan, ikhlas, jujur untuk karya, dia betul jalan dia, tak payah nak risaulah, dia ada. Okey, soalan terakhir saya, Beto dan Idan, boleh tak cerita dekat audience kita kenapa dia orang kena tengok filem Anak Rimau? Silakan. Okay, so filem Anak Rimau ni kita tahu yang filem ni pasal bola, dan kita harap yang filem ni bukan saja akan memberi semangat kepada budak-budak bola kat luar sana, tetapi juga kepada semua orang untuk always percaya pada diri diorang dan juga always focus on their dreams. Good one. Pada saya, Idan dah cakap betul. Kalau kau nak tengok aksi football, aksi bola sepak yang bukan CGI, dilakukan sendiri oleh kebanyakan pelakon yang ada dalam Anak Rimau ni, korang kena tengok weh. Memang gila lah. Dia tak ada CGI. Wow. So itu saja masa yang kita ada. Aku nak cakap depan diorang, ini adalah interview yang terbaik aku pernah buat. Sebab ini adalah dream, aku punya dream guest. Dia datang hari ni. Terima kasih. Aku happy sangat. So terima kasih juga kepada anda semua yang follow podcast Ringkas ini. Follow YouTube kita, follow semua social media kita, tekan loceng supaya tak tertinggal sebarang konten. Jumpa lagi untuk konten seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.